Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah khusus HNF 3012 Falsafah Ilmu iaitu Dr. Sakinah binti Saleh dan juga para hadirin sekalian. Saya Nurul Ani binti Zulkifli, pemegang nombor kad pelajar D2001092494 dari kumpulan kuliah J. Saya merupakan pelajar AE02 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan kepujian di Fakulti Pengurusan dan Ekonomi. Tujuan penghasilan video ini adalah untuk melengkapkan tugasan pentaksiran akhir khusus Falsafah Ilmu bagi semester 1 sesi 2021-2022. Saya akan membentangkan tajuk yang dipilih iaitu perbandingan antara epistemologi rasionalisme dan epistemologi skeptisisme. Sebelum kita memasuki tajuk utama perbincangan kita haruslah mengetahui apa itu epistemologi. Di sini saya akan menerangkan apa itu definisi epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Inggeris epistemologi yang merupakan gabungan dua perkataan Yunani iaitu episteme yang bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu, sains, kajian, teori dan pembahasan. Epistemologi merupakan salah satu cabang falsafah yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber dan proses ilmu. Jadi dapat dikatakan bahawa epistemologi itu berarti pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Istilah epistemologi juga dikaitkan dengan konsep ilmu iaitu suatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Oleh kerana itu, pembahasan epistemologi merupakan salah satu cabang falsafah yang membahas asal-usul, struktur, metod dan keabsahan ilmu. Epistemologi mempersoalkan perkara seperti apa itu pengetahuan, apa itu kebenaran, dari mana asalnya atau sumber pengetahuan itu, apa yang diketahui oleh manusia itu sendiri, dan lain-lain. Fokus utama epistemologi adalah menjawab apa yang benar dan sudah diketahui. Yang kedua, menjawab bagaimana cara untuk mengetahuinya. Dan yang terakhir adalah melihat kepada perkara yang boleh dilihat secara realiti dan kemudian diteliti secara saintifik melalui pengetahuan yang dimiliki. Kesan epistemologi adalah membantu memahami cara dan arah manusia berfikir. Yang kedua, mempengaruhi peradaban manusia. Dan yang terakhir, mendorong manusia untuk sentiasa berfikir dan mencipta sesuatu yang baharu. Rasionalisme. Dari sudut bahasa, rasionalisme berasal dari perkataan Inggeris iaitu rationalis. Ratio diambil daripada bahasa Latin yang membawa maksud akal, reason. Rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahawa akal adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Segi istilah pula ialah aliran yang berpegang bahawa akal berperanan dalam penjelasan kerana ia sumber utama yang mendahului panca indera. Bibit kefahaman rasionalisme ini telah bermula pada zaman Plato sehingga beliau disebut sebagai orang yang pertama dalam sejarah berusaha memberi penerangan yang sistematik tentang struktur akal atau mental. Beliau mempelopori doktrin bahawa tidak ada apa-apa yang wajar disebut pengetahuan yang dapat diperolehi daripada deria dan bahawa pengetahuan yang sebenar berkaitan dengan konsep. Dalam teori idenya, Plato membezakan pengetahuan daripada pendapat dengan menegaskan bahawa pengetahuan tidak mungkin salah, sedangkan pendapat mungkin sahaja salah. Satu lagi aspek penting teori idea Plato ialah bahawa sesuatu yang ketara appearance hanyalah merupakan tanggapan yang berasaskan idea atau bentuk unggul. Rasionalisme mendapat garapan yang lebih mendalam, sistematik dan utuh di tangan René Descartes yang merupakan pemuka falsafah moden barat, khususnya berkaitan konsep ilmu, sehingga epistemologi atau teori ilmu terangkat menjadi tumpuan kajian falsafah. Pendekatan Descartes menjadi ikutan sejumlah ahli falsafah ternama dalam pemecahan soal bagaimana akal manusia bekerja sebagai alat yang menghasilkan ilmu.
Pendekatan itu dikenali sebagai kesangsian radikal. Kata radikal merujuk kepada kesangsian yang asas dan juga yang ekstrim, kerana bagi Descartes, kebenaran mestilah pasti dan tidak goyah. Skeptisisme merangkumi tindakan mempertanyakan atau sikap ketidakpercayaan. Ia berasal dari perkataan Yunani skeptomai yang bermaksud untuk melihat sekitar dan untuk mempertimbangkan. Berdasarkan analisis kata dan penggunaannya, merujuk pada sikap keraguan atau kecenderungan sama ada secara umum atau menuju objek tertentu. Ia juga difahami sebagai satu doktrin dalam ilmu pengetahuan yang menekankan ketidakpastian dalam sebuah wilayah ilmu pengetahuan. Dalam skeptisisme terkandung keraguan sistematik, metod pertimbangan dan kritik yang bersifat skeptis, iaitu individu yang suka mempertanyakan sesuatu. Sejarahnya bermula semenjak zaman Yunani dan Romawi kuno, iaitu kelompok-kelompok kaum filsuf yang dikenali dengan nama kaum sofis yang meragukan kemungkinan pengetahuan terhadap alam. Mereka beranggapan manusia adalah ukuran dari segala-galanya. Dikembangkan pertama kali oleh para pemikir humanis di Itali, kemudian berkembang di Eropah Barat dan Utara. Konsep ini berkembang dalam konteks dan berlaku ketegangan antara falsafah dan agama pada abad ke-14. Dua bentuk skeptisisme iaitu ketidakpercayaan pada persepsi inderawi, sense perception, manusia yang memperolehi pengetahuan, dan ketidakpercayaan pada kemampuan akal budi, reason, manusia untuk mencapai pengetahuan yang universal. Perbandingan antara rasionalisme dan skeptisisme. Yang pertama, pendapat René Descartes. Rasionalisme dipelopori oleh René Descartes yang disebut bapa falsafah moden. Beliau mendirikan aliran ini berpendapat bahawa sumber pengetahuan yang dapat dipercayai adalah akal. Dengan akal dapat diperolehi kebenaran dengan metod deduktif seperti yang dicontohkan dalam ilmu pasti. Manakala skeptisisme, René Descartes merupakan pengasas bentuk metod baharu dalam falsafah metod skeptisisme. Tujuan untuk mendapatkan kepastian dan kebenaran yang kukuh. Beliau meragui segala sesuatu termasuk keberadaan diri dengan inti berfikir. Beliau berpendapat berfikir adalah sebuah kepastian dasar yang tidak dinafikan dan disebut sebagai skeptisisme yang konstruktif. Yang kedua, pola aliran. Untuk rasionalisme, kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logik dan analisis berdasarkan nilai atau nisbah berbanding dengan analisis melalui keimanan dan ajaran agama. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan kerana ia merangsang akal dan memberi bahan-bahan untuk akal bekerja. Tetapi sampainya manusia kepada kebenaran adalah melalui akal. Dalam penyusunan data-data, akal menggunakan konsep-konsep rasional atau idea-idea universal. Manakala untuk skeptisisme, ia mestilah boleh dipertahankan melalui pengalaman dan uji kaji serta boleh didemokrasikan sebagai benar melalui pengiraan matematik dan logik. Kebenaran yang boleh diterima akal. Yang ketiga, dari segi kelebihan. Untuk rasionalisme, kemampuan dapat menyusun sistem-sistem kefalsafahan terutamanya ilmu logik dan matematik yang lahir sejak zaman Aristotle. Ia menalar dan menjelaskan kefahaman yang rumit. Hasil-hasil teknologi era industri dan era informasi kini pengaruh rasionalisme. Dan untuk skeptisisme pula menimbulkan keraguan secara positif setiap dakwaan yang dikemukakan sekaligus mengembangkan sikap kritis atau sikap tidak mudah percaya kepada sesuatu perkara dan hujah yang dikeluarkan. Skeptisisme mengajak seseorang supaya sentiasa ragu kepada semua perkara. Dan yang terakhir adalah dari segi kelemahan. Untuk rasionalisme, ia hanya mementingkan subjek daripada objek. Cubaan untuk memahami objek di luar cakupan atau kesanggupan rasionaliti. Pelecehan aspek pengalaman atau keamatan untuk kebenaran. Tuhan diketepikan dalam aliran ini dan yang tinggal hanya minda manusia dan dunia fizikal. Dan untuk skeptisisme ialah
Skeptisisme keliru beranggapan bahawa kalau kita tahu sesuatu, kita tidak akan salah. Benar dan salah adalah kategori yang digunakan untuk menilai pengetahuan. Tidak bersifat konsisten, tidak memiliki maksud, berlawanan dengan akal yang sihat dan bertentangan dengan bahasa. Kesimpulan yang dapat dibuat adalah gagasan falsafah ilmu berkembang dengan pesat dengan pemikiran idea-idea yang baharu. Aliran rasionalisme dan skeptisisme yang dilihat paling penting dan mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri. Setiap aliran memberi sumbangan dan saling mengkritik antara satu sama lain sehingga terbentuk pelbagai aliran pemikiran baharu dalam dunia yang serba moden ini. Refleksi diri yang saya perolehi adalah saya mengetahui dengan lebih jelas dan mendalam tentang tajuk yang saya bincangkan. Saya berasa lebih memahami ia setelah membuat beberapa rujukan bagi menyiapkan tugasan ini. Secara keseluruhannya, ia memberi impak yang positif kepada saya dan berharap ia dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.